Baik, pada malam ini tajuk yang ditaklifkan yang bernama perosak yang dimurkai. Bila sebut tentang perosak dan kita nak kaitkan dengan satu golongan, kita nak kaitkan dengan satu kumpulan, kita nak kaitkan dengan satu firqah, yang mana kumpulan golongan atau firqah ini adalah suatu umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana saban hari kita membaca surah Al-Fatihah, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, sebagai wirid harian, sebagai bacaan harian dan seumpama dengannya. Pasti di ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah kita sama-sama akan membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang tiga golongan, tiga kumpulan, tetapi yang amat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang Islam yang dilabelkan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang beriman. Dengan kata lain, bukan sahaja Islam, mereka bukan sahaja memiliki keimanan yang jitu dan kukuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang paling penting mereka mempunyai dua sifat, dua perkara yang menjadikan mereka menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Manakala dua kumpulan lagi, mereka tidak mempunyai salah satu daripadanya. Sebab itu mereka dimurka oleh Allah, sebab itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim, jumhur ulama menegaskan merujuk kepada kumpulan firqah golongan orang-orang Yahudi. Kenapa Allah marah sangat dekat Yahudi? Kenapa Allah murka sangat dekat Yahudi? Kenapa Allah bengkeng sangat dengan orang Yahudi? Kerana mereka tak punya salah satu daripada dua sifat tadi. Kalau orang Islam dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu-ilmu dia, tetapi orang Yahudi Allah marah sebab mereka tahu, mereka faham, mereka berilmu, mereka berinformasi, mereka bermaklumat, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka ada dan punyai. Sebab itulah Allah murka dan marah kepada golongan-golongan Yahudi. Bagaimana pula dengan golongan waladdallin yang disesatkan oleh Allah merujuk kepada golongan-golongan Nasara ataupun Nasrani? Perbezaannya kebalikan daripada yang dipunyai oleh Yahudi. Orang-orang Nasrani kebiasaannya tidak mempunyai ilmu, tetapi mereka suka berbuat ibadah. Mereka suka kepada ritual-ritual, tetapi mereka mengamalkan dalam keadaan mereka tidak mempunyai ilmu pun tentang ibadah yang mereka buat. Mereka tidak mempunyai ilmu pun tentang ritual yang mereka buat. Itulah sebabnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baki lagi, perosak malam ini lebih tertuju kepada ghairil maghdubi alaihim, yaitu kepada firqah golongan yang disebut sebagai Yahudi. Bila kita nak berbicara tentang Yahudi, suka saya malam ini membentangkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Shadaqallahul azim. Al-Maidah ayat 70. Di sini ada satu statement, kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa suatu ketika dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah melakukan suatu perjanjian, suatu muahadah, perjanjian setia dengan Bani Israel untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada setiap utusan-utusannya yang nama Nabi dan Rasul, dan beramal dengan isi-isi kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Dalam masa yang sama diutuskan kepada mereka beberapa orang Rasul. Bukan saja setakat mengadakan perjanjian, tetapi Allah memberikan kepada mereka beberapa orang Rasul, yang termasuk di dalamnya beberapa orang Nabi.
tetapi hakikat pendirian dan sikap yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, bila mana telah datang nabi-nabi tadi, bila mana telah datang rasul-rasul tadi, tetapi apa yang diajarkan oleh nabi tadi, apa yang diajarkan oleh rasul tadi, seolah-olah tidak selari, seolah-olah tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Mereka nak benda lain, tiba-tiba mari Nabi ajak benda lain. Mereka perlukan benda lain, tiba-tiba mari Rasul bentangkan benda lain. Dan bila ini berlaku, mereka telah melakukan dua hal. Fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Ada di kalangan Nabi dan Rasul yang diutuskan ini, mereka dustakan. Mereka dustakan nabi-nabi ni, mereka bangkit lawak nabi-nabi ni, mereka lawan nabi-nabi ni. Dan lebih jauh kefasadan dan kerosakan yang mereka buat, ada di antara mereka yang sanggup membunuh nabi-nabi dan rasul tersebut. Lihat dalam Al-Quran bagaimana sejarah akhir kehidupan Nabi Allah Yahya, bagaimana akhir kehidupan Nabi Allah Zakaria, dan beberapa orang nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang pernah diutuskan di kalangan Yahudi Bani Israel. Ini adalah gambaran awal yang Allah berikan kepada kita tentang sifat orang Yahudi. Yang pertama, bila mereka melakukan perjanjian, mereka suka mengkhianati perjanjian tersebut. Kalau hari ini dalam dunia, zaman kita, era kita, bila mereka melakukan mana-mana perjanjian, baik yang sama dengan mereka yang non-Muslim ataupun lebih-lebih lagi perjanjian dengan orang-orang Islam, janganlah sedikit pun kita rasa pelik kalau mereka berjanji, tiba-tiba mereka berkhianat. Mereka janji, mereka boleh batalkan perjanjian. Ini dengan manusia, tapi yang Allah cerita di sini, mereka melanggar perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Allah sendiri pun mereka sanggup dan boleh langgar perjanjian, apalagi manusia-manusia biasa macam kita yang hidup di dunia sekarang ini. Dan inilah yang pernah diberitakan oleh Allah kepada nabinya dalam satu ayat yang berbunyi, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wahai Muhammad, pasti kamu akan dapat melihat banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Dalam frasa terakhir, illa qalilan minhum, kecuali cuma ada sedikit, yang kecil bilangannya, yang sekerat bilangannya, yang tak termasuk di dalam yang mengkhianati tadi. Tapi hakikatnya memang itulah keterangan daripada Allah, orang-orang Yahudi sememangnya suka mengkhianati janji. Apa yang telah mereka lakukan kepada kitab Taurat yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa, dan selepas kewafatan Nabi Musa, ada satu ayat yang Allah beritakan kepada Rasulullah di dalam Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Baqarah 79. Celakalah, laknatlah bagi mereka-mereka yang telah menuliskan kitab-kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Dalam masa yang sama, mereka mengatakan bahawa haza min indillah, padahal yang mereka tulis tu agak-agakkan, padahal yang mereka tulis tu reka-rekaan, padahal yang mereka tulis tu penipuan-penipuan, padahal yang mereka tulis tu pendustaan-pendustaan. Dengan tangan ini mereka menyangka bahawa mereka telah menulis ayat-ayat Allah selepas kewafatan Nabi Musa. Dan dia mengklaim kepada sahabat-sahabat yang lain, klaim kepada Yahudi-Yahudi yang lain, klaim kepada Bani Israel yang lain, bahawa apa yang ditulis oleh tangan mereka itu sememangnya datang dari Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Amat besarlah celaka daripada apa yang telah dilakukan hasil daripada tulisan tersebut melalui tangan-tangan mereka, dan celakalah apa-apa jua usaha yang telah mereka lakukan.
Dengan bahasa yang lain, mereka sendirilah yang telah merosakkan segala perundangan-perundangan, merekalah yang telah merosakkan syariat-syariat, merekalah yang telah merosakkan ibadat-ibadat, merekalah yang telah merosakkan ritual-ritual di dalam agama mereka sendiri, yang mana sebelumnya diamalkan dengan cukup baik dan sempurna di zaman kehidupan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Yusha dan seumpama dengannya, sampailah kewafatan Nabi Allah Musa, agama ini telah mula ditahrif, agama ini telah mula diselewengkan. Jadi malam ini, mukadimah baru tu, malam ni kita nak kenal dengan sebaik-baiknya. Sebab bila kita menuturkan satu perkara yang dianggap tak baik, kita menuturkan satu perkara yang dianggap jahat, kita menuturkan satu perkara yang dianggap kejam, zalim dan sebagainya, adalah menjadi kesilapan bila ditanya kita tak mampu menerangkan kezaliman tersebut apa dia, kerosakan tersebut apa dia, kejahatan tersebut apa dia. Sebagai contoh, bila sebut saja tentang Yahudi hari ini, bila sebut saja tentang Israel hari ini, oh Israel jahat, Israel teruk, Israel perosak, Israel jahanam. Tapi bila ditanya apa yang rosak depa tu, apa yang jahanam depa tu, apa yang teruk depa tu, aku pun tak tahu. Inilah jawapan yang biasa kita keluarkan. Jadi hari ini dakwaan-dakwaan tersebut perlu diubah dengan kita sendiri rajin untuk mutalaah, rajin untuk membuka kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Kita perlu faham satu benda, pentahrifan, penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Israel zaman Nabi Musa berlawanan dan berbeza dengan penyelewengan yang mereka lakukan sekarang. Penyelewengan pasti tetap berlaku, tapi ada perubahan dari sudut masa, ada perubahan dari sudut waktu, ada perubahan dari sudut zaman, ada perubahan dari sudut tempat. Yang inilah yang kita perlu pelajari secara terperinci. Takut-takut, bimbang-bimbang kita terjebak di dalam jerangkap-jerangkap yang berbentuk kesamaran dan kekeliruan. Dan yang paling sadis, mungkin dia boleh memakan akidah-akidah kita umat Islam seluruhnya. Dan malam ini kita akan menerangkan, bukan terperinci sangat, tapi biar orang boleh faham. Sekarang ni boleh beza tak apa itu Yahudi, apa itu Ibrani, apa itu Israel. Yahudi itu siapa, Ibrani itu apa, Israel itu apa. Kita kadang-kadang Yahudi itu Israel lah, Israel itu Yahudi lah. Baik, pertama kita bawa kosakata yang paling first, iaitu Yahudi. Bila sebut tentang Yahudi, dari mana asal muasal kalimah dan perkataan ini boleh muncul dan boleh timbul? Yahudi sebenarnya mengikut asal sejarah ialah asal nama salah seorang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi bukanlah nama dia tu Yahudi. Anak Nabi Yaqub yang keempat nama dia Yahuza. Yahuza, Nabi Yaqub ni dia ada 4 orang isteri. Yang sulung nama Layah, yang kedua nama Rahil, yang ketiga nama Zalfah, yang keempat nama Balha. Suami Nabi Yaqub berkahwin dengan hak pertama nama Layah tu dapat 6 orang anak. Hak tiga lagi 2, 2, 2. 6 campur 2 campur 2 campur 2, inilah 12 keturunan Bani Israel. 6 orang tu, yang pertama Raubin, yang kedua Syam'un, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuza. Yahuza ni aduk bincang ni. Yang kelima Izakar, yang keenam Zabulun. Baik, anak yang nombor 4 yang nama Yahuza ni lah dinisbahkan dengan penggunaan kalimah Yahudi. Mula-mula Yahuza, Yahuza. Lama kelamaan kalimah ini semakin kukuh apabila keluarnya kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Memang lahjah dan fonetik Aramaik kuno dengan bahasa Ibrani dia dekat-dekat. Macam huruf bahasa Arab kita antara da dengan za kecil tu beza apa? Beza satu titik atas tu kan? Da, lepas tu kalau za tambah titik tu. Yahuza, Yahuda. Jadi begitu juga dengan teknik pertuturan Aramaik kuno dengan Ibrani sama. Jadi timbulnya Yahudi tadi, Yahuza tadi selepas ada kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Lama kelamaan
akhirnya Yahudi dinisbahkan, Yahudi diitlakkan sebagai agama Bani Israel dan agama bagi Nabi Musa. Jadi bila dah lama jadi nisbah dah, jadi itlak dah. Bila sebut Yahudi, ni agama Bani Israel. Bila sebut Yahudi, ni agama Nabi Musa. Dan otomatik Yahudi ialah agama yang dianuti oleh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Tetapi tidak memakai pemakaian Islam di sini tidak bermakna mereka tidak menurut wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui kitab Taurat. Cuma penamaan agama sebagai Yahudi. Sebab itulah Nabi Musa sebut apa? Nabi Musa sebut sesungguhnya kami bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang Yahudi ni orang-orang yang nak kembali, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Yahudi dinisbah kepada agama Bani Israel dan kitab utama bagi mereka ialah kitab Taurat. Faham tak Yahudi? Faham dah sekarang?